Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan, dan mudah-mudahan dengan adanya kelapangan kita untuk menuntut ilmu, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah beramal dengan ilmunya, dan yang paling penting Allah tambahkan iman kita dan Allah beratkan timbangan mizan hasanat kita di akhirat kelak, yang membawa kita dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih membicarakan surah Al-Qiyamah, dan kalau ikutkan kita dah masuk sampai ayat yang ke 12. Kita baca dulu, kita campurkan ayat-ayat lain, lepas tu kita akan terangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbeliak kerana ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat nak lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sahajalah pada hari itu tempat kembali. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Baik, pada pelajaran lepas kita telah bahaskan tentang kalimah ayat Al-Quran merupakan sumpahan manusia ini, ya, ayat yang disebutkan la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat.
bila kalimah sumpah digunakan pada satu perkara, satu benda, ia menunjukkan satu perkara itu adalah azim, satu benda yang besar, satu perkara yang perlu diambil perhatian. Dan sudah tentu masalah kiamat adalah satu masalah yang besar yang kena ambil perhatian. Dia berkaitan dengan masalah keimanan. Saya tekankan dalam bab ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, bila kita berbicara tentang Al-Quran, beriman dulu. Maksud beriman ini ada perasaan, keyakinan kita akan firman Allah, dan kita percaya tentang kejadian kiamat ini kerana Allah yang membicarakan kepada kita. Jadi bila kepercayaan kita ni, yakin dalam jiwa kita ni ada perasaan bahawa ini adalah peringatan Allah, maka disitulah akan datang perasaan kita rasa takut, rasa gemetar, dan disitulah akan datang kita nak kembali kepada Allah. Kalau kita dengar Al-Quran tak ada rasa apa-apa, kita tengok terjemahan pun tak ada rasa apa-apa, berarti iman kita bermasalah. Kita dihidupkan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada tanda-tanda kebesarannya, beriman segala-gala yang diarahkan untuk kita beriman. Itu tujuan kita dihidupkan. Apabila Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan, alasan, asas bagi kita dijadikan di muka bumi. Tetapi oleh kerana ujian-ujian yang datang ini, kita dengan kekurangan ilmu, maka keimanan kita makin terhakis, makin terhakis, makin terhakis. Ayat Al-Quran yang diterangkan di dalam bab ini adalah merupakan satu ayat yang amat menakutkan, yang menceritakan tentang kiamat, yang menceritakan kehancuran diri kita, kehancuran alam semesta, kehancuran segala-galanya, yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Memisahkan kita daripada dahlah kehidupan dunia ni, kita dipisahkan dengan alam barzah, tetapi kali ini dipisahkan terus menuju ke akhirat. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang menggerunkan. Apabila Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhama, ya. Bila kita menyaksikan ayat ini adalah ayat Makkiyah yang ianya membicarakan tentang masalah akidah. Beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari kiamat. Allah mengatakan, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa amat menyesali dirinya sendiri. Ya. Apabila dikatakan nafsul lawwamah ini, nafsu yang mencela dirinya sendiri. Ini berpunca apabila kita tidak mencelakan diri kita, lalu kita di dunia kita tak mencelakan diri kita, maka akhirnya kita mencela diri kita di akhirat. Itu kaedah dia. Kalau kita tidak mahu menghisapkan diri kita di dunia, maka kita di akhirat akan disukarkan hisapnya. Oleh kerana itu kita menyaksikan kalimah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisapkan diri kamu sebelum kamu dihisapkan pada hari akhirat nanti. Kerana dengan menghisapkan diri, berarti kita menyediakan diri kita betul-betul untuk berhadapan dengan Allah. Begitu juga dalam mencela diri kita. Kita perlu mencela diri kita, melihat kekurangan, yakni kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Kerana bila kita melihat kesilapan-kesilapan yang kita lakukan, ia termasuk dalam siri muhasabah diri. Kita mengkritik diri kita kerana kesalahan kita amat penting. Kerana orang yang mengkritik diri sendiri ini di antara orang yang cuba membersihkan dirinya. Bila membersihkan dirinya, berarti orang itu adalah orang yang cuba nak memperbaiki dirinya bila dia nak berhadapan dengan Allah. Tetapi itu semua dengan ilmu yang tepat. Kerana ramai yang nak membersihkan diri, dia terjebak dengan perkara-perkara khurafatnya, syiriknya, dengan cara yang tak betul, yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah SAW, utusan dari langit itu, dan dia mengetahui tentang agama yang Allah turunkan. Okay? Maka Imam Ibn Katsir mengatakan, oleh kerana itu Allah berfirman, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Qatadah berkata, yakni justru aku bersumpah dengan keduanya. Yakni kedua-duanya diambil kira untuk mempertikaikan diri kita. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, ianya merupakan satu peringatan kepada kita kerana perjalanan hidup kita ini sementara sahaja. Ya, sementara sahaja.
apabila Rasulullah SAW menghadkan umur kita kebanyakannya 60 ke 70. Itu had yang Rasulullah bagi dan sedikit sangat yang melepasinya. Namun dengan tidak menafikan berapa ramai yang telah mati sebelum sampai kepada 60 dan ke 70. Kemudian kita menyaksikan tentang perjalanan di masa perbezaan masa dunia dengan masa di akhirat. Apabila bezanya masa di dunia ini dengan akhirat, satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Bila dikaji-kaji, dikira-kira bahawa perbezaan itu kita dapati bahawa lebih kurang 40 tahun di dunia bersamaan berapa? 1 jam di akhirat. Ya. 1 jam di akhirat bersamaan 40 tahun. Berarti ianya merupakan satu perkara yang menggerunkan. Kalau begitu, berapa lama kita hidup? Ya, kita hidup terlalu singkat. Senang cerita itulah. Ya, kita hidup terlalu singkat. Ya. Apabila dilihat balik tentang usia kita ni, kalau tengok 1 jam bersamaan 41.6 ya, tahun, berarti 41 tahun 6 bulan. Itu baru sejam. Kalau dikira satu hari akhirat ya bersamaan 1000 tahun di bumi. Okey. Jadi kalau umur kita 41 maksudnya 1 jam 41 tahun, ya. Umur kita berapa sekarang? Hisaplah sendiri, ya. Apabila kita lihat kalau setengah jam bersamaan 20 tahun, berarti 41 campur 20, 41.6 campur 20.8, kita dapati umur kita lebih kurang ya 40, 60, 63 tahun. 63 tahun 2 bulan. 63 tahun 2 bulan. Sejam setengah sahaja di sisi Allah. 63 tahun 2 bulan sahaja, ya, baru sejam setengah di sisi Allah. Oleh kerana itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang kedudukan kita di sana. Apabila orang-orang kafir ni dibangunkan, dia kata, kami duduk di dunia ni sekejap je. Ya, memang sekejap. Kerana waktu itu dibandingkan dengan akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, kalau sejam setengah dah sampai 61 tahun, ya, umur kita di dunia, sedangkan kita beramal pada hari ini untuk menentukan kekal abadi di akhirat. Alangkah sayangnya umur yang singkat itu kita buatkan diri kita kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Oleh kerana itu Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, wala uqsimu bin nafsil lawamah, yakni aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dia menyesal di akhirat kelak. Dia menyesal. Kerana apa? Dalam masa yang singkat dia telah melakukan amalan-amalan yang jahat. Amalan-amalan yang mana membawa mereka itu kekal dalam neraka. Oleh kerana itu kita menekankan dalam masalah akidah itu supaya sentiasa betul mengikut yang diajarkan oleh Rasulullah, kerana itu adalah penentu syurga dan neraka kita. Penekanan ini adalah berterusan. Penekanan ini adalah penekanan yang berterusan untuk memastikan bahawa kita kekal di syurga ataupun neraka. Tuan-tuan dan perempuan, kena berhati-hati masalah akidah. Ya, apatah lagi dengan masalah tauhid, mengenali pencipta kita dengan terbaik. Oleh kerana itu kita akan menyaksikan ayat Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ini juga membicarakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab kiamat itu dah menceritakannya. Okey? Jadi secara kasar kita menyaksikan jarak masa 1 jam bersama 41 tahun 6 bulan. 1 jam di akhirat 41 tahun 6 bulan. Kalau 1 jam 41 tahun 6 bulan, Abu Talha berapa umur? Ke secret. Berapa umur sekarang? Okey, baik. 41 berarti dah 1 jam hidup di akhirat sana. Kejap je. Ya, kejap je. Tuan-tuan dan perempuan, ini yang menakutkan. Kenapa? Lepas ni perjalanan kita terus berliku. Wallahu a'lam. Minta bantuan kepada Allah supaya kita berada di atas jalan yang betul.
Ibnu Katsir mengatakan, ada pun tentang binafsil lawamah, jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Qurrah Ibnu Khalid berkata dari Hasan Al-Basri tentang ayat ini, demi Allah sesungguhnya orang mukmin itu sering menyesali dengan dirinya sendiri. Seperti ketika ia menyesal, maka ia akan memaki dirinya sendiri dengan perkataan, apa yang telah aku katakan, apa yang telah aku makan. Ya, orang-orang ini termasuk orang Islam akan menyesali dirinya sendiri. Ya, kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lepas yang menceritakan waktu mereka itu berada di sakratul maut, nak diminta tangguhkan. Kenapa? Menyesal tak dapat melakukan amalan soleh. Waktu sakratul maut saja kita dah ketengahkan beberapa ayat yang menceritakan kita manusia ini menyesal. Kalau Fir'aun orang kafir, dia menyesal dalam bentuk tidak beriman kepada Allah. Tetapi orang yang beriman ini menyesal kekurangan amalan-amalan. Itu baru di sakratul maut. Tetapi di mahsyar sana lagi, ada lagi peristiwa. Sampai apa ucapan mereka? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika aku dahulu adalah tanah, ya, yang tidak dihisapkan. Begitu sekali bercita-cita untuk menjadi tanah. Pada hari ini nak jadi tanah. Ya, tak nak. Ya, nak jadi apa? Ya, nak jadi apa dengan kita ni? Kan orang kata, tak ada, kita tak nak benda-benda yang begitu. Tetapi sampai di sana, sampai tahap nak jadi tanah, agar tidak disoal, agar tidak dihukumkan. Begitu keadaan orang-orang yang berada di sana. Kalau kita menyaksikan dalam ayat-ayat penafsiran oleh para ulama dalam mentafsirkan tentang ayat Al-Quran, bagaimana orang-orang kafir ini meminta penangguhan nak kembali ke dunia. Beberapa ayat diketengahkan, 3 peringkat mereka itu meminta tangguh untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal amalan balik. Waktu bertemu dengan Allah, mereka dah mula minta, ya Allah balikkan kami ke dunia, kami akan beramal. Kemudian waktu nampak azab neraka, mereka minta, ya Allah kembalikan balik kami ke dunia agar kami beramal. Bila dah masuk neraka, mereka masih lagi minta, ya Allah balikkan kami ke dunia, kamu mampu mengembalikan kami. Maka disebutkan, Allah katakan dalam Al-Quran, qalu, ya, mereka berkata, Rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanatain. Wahai Tuhan, kamu telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan 2 kali. Takkan kami tak boleh dibangunkan untuk kali ketiga? Ya, subhanallah, begitu sekali. Dan Allah tidak melayan ucapan mereka. Ya, mereka diazabkan dalam neraka untuk selama-lamanya. Oleh kerana itu, pertimbangan kita dalam bab ini amat penting untuk kita ketahui bahawa umur kita singkat. Bukan singkat 20 tahun, 30 tahun, tetapi singkat di sisi Allah setelah kita lihat 1000 tahun di satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Dan bila kita bahagikan 1 jam di akhirat bersamaan 40 tahun di dunia. 1 jam di akhirat, 40 tahun di dunia. Itu yang kita lakukan, sama ada kebaikan, keburukan, kekal syurga ataupun kekal neraka. Na'udzubillah. Orang yang cerdik, dia akan mengambilkan waktu yang singkat itu keuntungan yang besar. Oleh kerana itu, kita sebagai orang berpegang kepada Quran dan Sunnah, jadikan diri kita cerdik untuk mencari poin-poin yang boleh melipat gandakan ganjaran pahala kita. Kalau dah Rasulullah hadkan umur kita kebanyakannya 60 ke 70 je yang mati. Ya, kebanyakan yang mati. Berarti kalau kita dah usia 40, ingat berapa tahun lagi? 20 tahun. Kalau tinggal 50, berarti tinggal 10 tahun. Kalau dah 55, tinggal 5 tahun. Nak menyampaikan 60 tahun. Yang umur Rasulullah katakan. Ya. Kalau masih lagi kita dalam keadaan alam khayalan, masih lagi kita berangan-angan untuk masuk syurga dengan apa kejahilan kita ni, adalah silap. Silap sangat-sangat. Bagi mereka yang mencari keredaan Allah, mengharap rahmat Allah, mereka itu adalah orang yang beruntung. Ya, teruskan dalam siri menuntut ilmu dengan guru yang tepat dan juga teruskan istiqamah dengan Quran dan Sunnah.
berpaksikan kepada kefahaman 3 kurun yang terbaik. InsyaAllah kita akan selamat. Baik. Ibnu Jarir dari Sa'id Ibnu Jubair berkata tentang firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri, yakni menyesali kebaikan terlewatkan atau kurang sempurna dan kejahatan yang dilakukannya. Ucapannya senada dengan riwayat Iqramah Ali bin Najih dan berkata dari Mujahid, yakni menyesali perbuatan yang telah lampau sambil menyalahkan diri sendiri kerana perbuatan itu. Ya. Perbuatan yang tersilap yang dilakukan di dunia ni, bukan di akhirat. Di akhirat dah tak ada perbuatan amalan. Di dunia ni, hatta orang yang beriman sendiri menyesali dengan amalan yang dilakukan. Kerana apa? Kekurangan dalam siri amalan dia. Tu punca dia menyesali. Yang kita cerita waktu alam nazak tu dah menyesali, dan di alam akhirat pun dia menyesali. Kenapa? Kerana peluang-peluang itu telah terlepas. Peluang-peluang itu dah habis dah. Kalau nak buat, selagi nafas kita belum sampai ke ajal roh kita belum sampai ke kerongkong, pintu taubat belum ditutup. Itu saja waktu dia. Kalau dah sampai ke kerongkong, dah habis. Cakaplah macam mana sekalipun, seperti Fir'aun mengatakan aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, dah tak laku. Orang kafir mengucap kalimah yang kita ucap, nak beriman kepada Allah di saat mereka sakratul maut, dah tak laku. Tuan-tuan dan perempuan, kita membicarakan ini bukan sekadar cerita, tetapi apa yang perlu kita bertindak. Oleh kerana itu, banyakkan istighfar kepada Allah, kerana istighfar itu yang akan membimbing kita, memperbetulkan kita, dan banyak minta kepada Allah, Allah bagikan aku petunjuk, Allah bagikan aku petunjuk. Satu nasihat, ya, doa itu sentiasa, jangan putus di mulut kita, ya Allah bagi aku petunjuk pada agamaku. Ya, Allah akan buka satu persatu. Memang Allah akan buka satu persatu. Subhanallah, ya. Kalau ikhlas daripada diri kita. Kemudian Allah menceritakan dalam surah Al-Qiyamah ayat yang berikutnya, ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Okey. Yakni, apakah pada hari kiamat manusia mengira bahawa aku tidak mampu mengembalikan dan mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan dan berbagai tempat? Ya, Allah mengatakan begitu sebagai satu peringatan. Tuan-tuan dan perempuan, pertama sekali saya katakan, bila saya tengok ayat ni, saya beriman. Saya yakin. Bila Allah membicarakan aku akan mengumpulkan tulang belulang, jangan tanya bagaimana Allah mengumpulkan, tetapi Allah mampu mengumpulkan tulang belulang. Kenapa? Kerana keimanan kita kepada Allah, ya, cukup yakin dengan apa yang Allah katakan. Orang kafir Quraisy, ya, sambil dia membaca ayat ni, dia dengar ayat ni, lalu dia ambil tulang yang dah reput tu, ya, tulang dah reput dia ambil. Dia buat macam ni, lalu dia kata, inikah tulang yang Muhammad katakan bahawa Allah akan mengumpulkan kita. Dia sambil-sambil tu dah jadi macam abu kan, tepung. Ya. Itu iman orang kafir. Tetapi iman kita clear bahawa kita beriman Allah mampu membuat apa yang dikehendakinya. Dan Allah dah isytiharkan di sini bahawa dia mampu untuk mengumpulkan. Bagaimana itu bukan persoalan untuk kita berfikir, tetapi kita diarahkan beriman Allah mampu. Kalau alam semesta yang diaturkan dengan begitu hebat, ya, sistem galaksi yang terkawal semuanya, dia mampu buat. Ini kan tulang belulang kita ni, tak ada apa-apa bagi dia. Ya, baik. Maka di sinilah kita melihat Allah membalaskan balik ayat tersebut dengan tambahan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan begitu, sebenarnya kami berkuasa menyusunkan kembali jari jemari dengan sempurna. Ya, okey. Dalam ayat ni jelas Allah mengatakan kami mampu untuk mengumpulkan jari jemari. Kenapa jari jemari ni lagi tulang-tulangnya kecil, lagi susah, lagi sukar untuk menyusunnya. Kadang-kadang baju kecil tu, ya, baju budak-budak lagi mahal daripada baju orang besar. Pasal kecil. Dan benda-benda kecil macam chips tu kan,
Betapa susah nak dibuat dan lagi mahal. Dan ini Allah katakan, kami mampu untuk menyusun tulang belulang pada tangan-tangan. Ulama mentafsirkan bukan sekadar tulang. Pasal Allah katakan apa di sini? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Jari jemari dengan sempurna. Dia tak sebut tulang jari jemari ni, tetapi jari jemari dengan sempurna. Maksudnya tamrin tu pun satu benda yang cukup hebat. Sampai sekarang satu tamrin kita tak ada yang sama. Ya, tak ada yang sama. Macam mana Allah buat tu? Allah mampu untuk buat apa saja. Ya. Pada tamrin sahaja dah membuktikan bahawa kemampuan Allah itu kemuncak. Itu pasal bila ayat tu diterangkan, orang kafir dia tidak beriman dalam keadaan yang mengatakan Allah itu maha hebat. Dia berkatakan Allah itu Tuhan, tetapi dia menganggap Tuhan yang macam tak ada apa-apa. Ya, macam kita lah. Anggap ke agama kita dalam majlis apa? Majlis solat, lepas tu nikah, lepas tu mati. Itu je agama kita. Ya, lain tu tak ada. Way of life dia tak ada. Agama tu sebagai acara-acara resmi begitu je. Tuan-tuan dan puan, agama kita adalah agama yang menyeluruh dan kita kena berdiri dengan cara yang betul. Ya, membawa agama ini dengan cara yang betul, beramal dan memahami agama ini dengan cara yang betul. Jadi di sini Allah menceritakan sifat rububiyah dia. Ni dalam bentuk penciptaan ini, bila disebut dalam bentuk ni, kita terus dalam hati kita, aku beriman dengan rububiyah, ketuhanan Allah yang mampu untuk menyusunkan semua benda-benda ni. Dan perkara ini kita tak dapat lihat, tetapi Allah tunjukkan kepada nabi-nabi kita terdahulu dan orang-orang yang soleh yang terdahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah, kita tengok surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan kisah Uzair waktu menyaksikan kebesaran Allah, penghafal ahli kitab yang menghafal Taurat. Okey, dalam juzuk yang ketiga surah Al-Baqarah ayat yang ke-259, itu di antara satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 257, 258, 259, 260 ni adalah berkaitan dengan rububiyah, ketuhanan. Ya, Allah ceritakan. Tapi kita ambil 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumannya yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keldai kamu yang telah menjadi tulang belulang.
kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keldai itu, kemudian kami menyusunkannya kembali, kemudian kami membaluti dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, aku yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey. Ayat ini membicarakan satu perkara yang besar berkaitan dengan rububiyah, ketuhanan Allah, dan dia fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa yang dikehendakinya. Okey. Dalam kisah ni seorang lelaki yang bernama Uzair. Uzair ni disebut nama dia dalam surah Taubah je. Lain tempat tak ada. Okey. Uzair ni dikatakan dia ahlul kitab kepada kitab Taurat. Dia penghafal kitab Taurat. Kerana apa? Siapa yang menjadi penghafal kitab-kitab Allah ni, dia kedudukannya istimewa. Tidak dinafikan, dengan syarat dia mengikut jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kadang-kadang orang yang menghafal Quran ni pun paling jahat. Betul tak? Orang yang menghafal Quran ni juga yang jadi benda-benda perkara yang tak baik. Yang bunuh Saidina Ali. Ya, Abdul Rahman Ibn Maljam. Yang mana dia dia hafiz Al-Quran. Bahkan menjadi wakil pada zaman Saidina Umar mengajar Al-Quran bagi penduduk Mesir. Tapi dibunuh Saidina Ali. Ya, subhanallah. Oleh kerana itu, bila bukan semua bila disebut hafiz Quran, oi, apa tu? Bersih kan? Tak, kena berhati-hati. Akidah kena betul, semua kena betul. Kerana kadang-kadang mereka mempergunakan Al-Quran untuk mengatakan agama mereka itu betul, berbahaya. Itu berlaku di zaman Mu'tazilah, zaman Qadariyah, Jabariyah, berlaku Syiah, berlaku segala-galanya. Dengan fahaman yang begitu, semata-mata Al-Quran tu kononnya nak menceritakan mereka itu adalah orang yang betul. Silap. Menghafal satu bab, beramal satu bab. Walaupun tidak dinafikan, Rasulullah mengatakan ahlul Quran ahlullahu khasata. Orang yang menghafal Quran, menjaga Al-Quran itu adalah orang yang VIP Allah. Tetapi bila mereka lari daripada manhaj yang betul, jalan yang betul, dia menjadi pengkhianat kepada jalan Allah itu. Kita terpaksa cakap. Kenapa? Kalau kita menyaksikan, ya, kadang-kadang bila tengok budak-budak, Masya Allah, kita tak nafikan bagus hafiz Quran. Tetapi bila diajarkan seperti perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik, perkara pergi menyembah kubur, memuja tok guru, kan benda-benda ni adalah satu perkara yang berbahaya. Akidah. Walaupun kamu hafal Al-Quran, tetapi akidah tak betul, dia akan membawa kepada neraka. Kalau kita tengok orang-orang kafir, dia hafal Quran tak? Berapa banyak orang kafir hafal Quran. Seperti orientalis. Orientalis hafal Al-Quran, tetapi digunakan untuk menghancurkan Islam. Kalau kita belajar hadis, kita akan melihat satu buku macam ensiklopedia hadis tu, ya, dia muajam sebagai sumber rujukan hadis. Ada 7 jilid kalau tak salah saya, setebal ini 7 jilid tu. Ya, saya beli kitab tu di Ma'rad Mesir sana. Semua dulu tak ada macam komputer untuk rujukan kita, tekan keluar, orang ambil buku itu sebagai rujukan, cari hadis dari mana. Okey, hadis ni kita buka-buka, oh hadis ni dari Bukhari, dia ada Sunan Sittah termasuk Imam Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Lepas tu satu lagi, ya, saya tak ingat. Orientalis yang buat mu'jam hadis tu setebal ni 6 jilid, orientalis yang buat. Tapi jatuh ke tangan umat Islam pada ketika tu dan bermanfaat, sangat-sangat manfaat pada ketika tu sebagai sumber rujukan. Nak cari hadis ni di mana? Buka, oh dalam Bukhari, buka dalam Abu Daud, begitu sekali. Ya, subhanallah. Orang kafir, orang orientalis tu, dia merancang begitu dahsyat sampai mereka sanggup menghafal Quran, sampai sanggup menghafal hadis, buat hadis. Dan tahu tak, kamus bahasa Arab yang terbaik, ya, yang dikatakan kamus apa nama? Munjid. Kamus Munjid terbaik, orientalis buat. Orientalis yang buat. Menjadi rujukan kita, ya. Tetapi berhati-hati, kerana munjid ada dua. Munjid lorah, ya, munjid lorah tu untuk bahasa baik pakai. Tetapi pada munjid alam, ya, dia macam berkaitan dengan
isu-isu alam lah. Macam mana nak sebut ya? Ensiklopedia lah macam tu. Dia ada penyelewengannya tanpa disedari. Misalnya dia kata, okey, Muhammad ini bagi orang Islam mengakui dirinya Rasul. Ya, dan dia diutuskan untuk orang Arab. Yang mana ianya merupakan begini-begini. Tak mana salah dia? Ya, tu. Kalau orang tak perasan, tak situ salah. Sedangkan dia diutuskan untuk manusia seluruhnya. Nampak tak? Dia bagi macam tu, orang tak perasan. Ada berapa? Sampai satu buku yang khusus untuk membicarakan munjid alam, yang mengeluarkan fakta-fakta yang salah. Ya, kerana dia berkaitan dengan akidah. Okey? Baik. Jadi itulah kita katakan bahawa macam mana pun kena rujuk. Ya, rujuk. Tidak didafikan orang yang baca Quran kedudukannya tinggi di akhirat. Orang yang baca Quran ini mendapat anak-anak dia baca Quran, mak bapak dia akan mendapat mahkota. Lepas tu apa, semua orang yang baca Quran kedudukannya memang hebatlah. Namun berhati-hati tentang akidah mereka yang perlu dijaga. Ya, jangan sampai mereka walaupun hafiz Quran tetapi mereka berada dengan kelompok yang sesat. Golongan Mu'tazilah sesat. Golongan yang penyembah kubur sesat. Kalau mereka berada di situ, kita nasihatkan, keluarkanlah. Ya, kerana benda itu syirik, membawa kepada syirik. Ya. Okey, dalam kisah ni Uzair adalah seorang hamba Allah di zaman selepas Nabi Musa wafat. Maka dia di antara penghafal kitab Taurat. Ya, penghafal kitab Taurat. Macam mana kitab tu, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi dia hafal. Dan dia orang yang istiqamah, yang betul, ya, yang taraf dia memang sebagai seorang alim Bani Israel. Sewaktu dia ada tiga sifat. Pertama, dia menghafal Taurat. Yang kedua, dia doa dia mustajab. Yang ketiga, dia ada macam tanda di belakang dia ni. Ya, tanda lahir kata orang kan, adalah tanda-tanda tertentu. Ya, kita pun ada tanda lahir kita ada lagi ke Syahir? Dah tak ada dah kan? Tak ada dah. Okey. Baik. Jadi itu tanda dia. Hanya keluarga dia yang tahu tanda-tanda yang begitu kan? Okey, baik. Maka dia pun berjalan sambil lihat kebesaran Allah dan lihat kawasan runtuhan tu, ya, kawasan runtuhan. Lepas tu datang dalam minda dia berfikir macam mana Allah nak menghidupkan. Bukan dia tak percaya, tetapi dia terfikir macam mana, ya, kerana pada zaman itu keadaannya begitu, ya. Dia fikir macam mana Allah hidupkan orang yang mati ni, keadaan begini kan. Maka dia pun, ialah mungkin kawasan itu agak terpencil. Kalau kita tengok dia berada di tepi bukit tu, ya, maka terpencil jauh dan tidak macam zaman sekarang. Sekejap je dah boom, berubah kan. Tak berapa tahun dah bertukar keadaan Kuala Lumpur ni, kejap saja. Baru berapa tahun je dah berubah, berbagai-bagai berubah. Kalau kita saya duduk bayangkan duduk 5 tahun, kali kedua tu di Pakistan, balik dah berubah. Tengok ada KL Central dah. Apa ni kan? Balik lagi daripada duduk Mesir tu 2 tahun, tengok balik pun dah berubah. Banyak perubahan. Zaman tu belum lagi ada perubahan. Okey. Maka dia berjalan-jalan, dia duduk sekejap sambil digantungkan air dia, ya. Lepas tu dia ikatkan keldai dia, lepas tu dia baring sambil berfikir, tertidur. Tapi Allah katakan mati. Okey. Kenapa? Ada benda-benda yang agak menarik dalam bab ini disebutkan. Sedangkan kalau lihat balik an-naum akhul maut, yang kata tidur itu adalah saudara kepada mati. Ya, wallahu alam, kedudukan dikatakan ada perbahasan sikit pada sanad dia, yang mana ahli syurga itu tidak tidur. Ya, kenapa? Tidur itu saudara mati dan ahli syurga tidak mati. Okey, baik. Jadi kerana yang menarik sekali kalau kita tengok dalam kisah Ashabul Kahfi dan juga Ashabul Uzair ni, mereka ini tidur yang dikategorikan seperti mati. Ya. Yang mana tidak ada perubahan pada tubuh badan mereka. Kuku tak panjang, janggut tak panjang juga dan tak putih, ya. Yang menyebabkan mereka sendiri tak tahu mereka ini adalah orang yang tidur lama. Masing-masing tak tahu. Okey. Jadi disebabkan itu, bila mereka bangun, mereka cek diri mereka, kita bertidur sehari atau setengah hari je. Tu dia. Disebabkan tak ada perubahan. Kononnya dia pun berubah janggut itu, kalau dah berubah kita dapat tahu dah, macam Ashabul Kahfi kan. Tetapi ni 300 tahun tidak ada perubahan, sampai masing-masing tertanya-tanya berapa lama. Tapi yang penting perut lapar. Okey?
Tapi perut lapar, kalau kita perut lapar kedai mamak sebelah bawah kan. Mereka perut lapar tu nak pergi beli. Okey, tak apa. Kita lihat. Apabila dia mengatakan, okey, kita lihat ayat ni. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Lalu Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Kalimah digunakan kalimah Allah, yakni dia didatangi suara dan menjadikan dia tertanya-tanya berapa lama dia tidur, ya, di sini. Lalu dia mengatakan, aku tidur hanyalah sehari ataupun setengah hari. Okey? Apa dalam perbahasan ini ulama mengatakan agak menarik. Tuan-tuan dan perempuan, inilah kelebihan orang-orang yang beriman. Apabila dia mati dalam keadaan beriman, dia akan merasa kejap saja dunia kiamat. Ya, dunia tu dah kiamat apa, dia dibangunkan di mahsyar, dia rasa kejap je. Perjalanan kematian dia di alam barzah dalam keadaan tenang setenang-tenangnya, tidak ada gangguan. Bak kata orang tidur apa? Tidur pengantin ke? Pengantin pun kena ganggu. Ya, tidur baby lah kan. Maksudnya tidur yang selesa sangat-sangat sampai bila bangun kejap je rasanya. Ini dibicarakan tentang orang-orang beriman mati. Dan orang-orang yang beriman ini juga akan merasakan perjalanan mahsyar begitu laju untuk dia. Mudah-mudahan kita di kalangannya. Amin. Ya. Kerana kedudukan tu kita perlu. Kelajuan masa tu amat perlu. Disebabkan kalau kita tengok, saya ada bagi tentang berkaitan dengan tempoh ada ke? Tak ada, saya tak bagi. Perjalanan di mahsyar sana yang saya sukatkan masa-masa tu, tak ada ya? Tak ada. Macam mana? Tertinggal pula Abu Talhah, lalu ingat. Okey, Abu Talhah nak hantar sekarang forward pada jemaah. Okey, dah hantar. Supaya dapat tengok macam mana sukatan hari-hari di akhirat tu. Ya. Saya hantar kat Abu Talhah. Abu Talhah lah hantar. Oh, Telegram. Tak, saya hantar ke WhatsApp Abu Talhah. Jangan nanti hantar terus. Semua duk tunggu ni. Okey, anda hantar satu lagi. Kerana benda ni agak menarik. Okey, dua nanti. Satu PDF, satu ni. Okey. Kenapa pada masa tu yang saya sebutkan satu hari di akhirat 1000 tahun, 24 jam tu, berarti kalau 100 tahun ditidurkannya, lebih kurang dalam masa 2 jam lebih kurang. 2 jam lebih sikit. Itu pasal rasa kejap je. Diberikan ke mereka itu tidur seperti mana mereka berada di alam di sisi Allah. Berarti mereka tidur tu ditidurkan dalam keadaan mereka berada di alam akhirat sana, masa dia kejap. Dan mereka tak rasa, mereka ada rasa lapar je. Ya, kejap sangat. Okey, lepas tu kita lihat. Dah ada, nampak dah? Ada entah. Okey, itu bab yang pertama tu yang ada galaksi-galaksi tu. Ya. Bab yang kedua tu, bab tazkirah lah sikit. Ya, tengok umur kita, ya. 1 sampai berapa Rasulullah kata tu. Kat mana umur kita sekarang? 50? 45? Abu Muaz berapa? 16. Secret. Oh boy. Bukan nak dara, nak secret. Okey. Jadi, kalau umur kita dah 50, berarti tinggal 10 tahun je lagi nak sampai 60. Waktu yang dikatakan waktu kecemasan ataupun waktu kematian. Kejapnya dunia ni ya. Tak lama je lagi. Sahabat saya yang belajar Pakistan baru je mati kan. Dia junior kita mati. Awal mati. Lemah jantung. Orang yang nak buat rumah tu pun mati semalam.
lemah jantung juga. La ilaha illallah. Saya ya, muda semua, muda. Bukanlah muda, maksudnya dalam bab 40 apa ni, akhir-akhir 40 lah. Muda lah tu. Bagi orang tua tu muda lah. Okey? Subhanallah. Kejap je perjalanan kita ya. Okey, baik. Kita lihat. Lalu dikatakan, aku tinggal, Uzair ni, apabila dia mempunyai sifat-sifat tu, bila dia bangun, dia kata, aku tinggal sehari, tidur sehari atau setengah hari. Bahkan datang suara mengatakan, kamu tidur 100 tahun. Cuba kamu tengok pada minuman, ya, ada makanan, dia tengok, tak rosak pun okey je. Okey. Baik, berarti kejap lah kalau tak rosak tu okey lah. Ya, berarti kejap. Lepas tu dia cuba tengok keldai. Tak ada keldai. Yang diikat tak ada. Ke mana? Matilah kan. Keldai dah 100 tahun. Keldai sehari tak makan macam kita tak makan sehari. Ngelupa, ya, kena seminggu mati. Lepas tu dah mati itu dalam keadaan 100 tahun tulang belulang dah kira reput dah. Ya. Dan di situlah Allah kata, kamu tengok keldai itu elok-elok kerana kamu sebagai bukti, ya, sebagai bukti kepada Bani Israel untuk kamu sampaikan apa yang kamu tengok. Lalu Allah katakan di sini, ya, kita tengok. Dan lihatlah kepada keldai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keldai itu. Kemudian kami menyusun kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Tu dia. Ya, rasanya ada satu filem tu, saya tak ingat filem apa, ya, menunjukkan kononnya dia buat eksperimen tu, binatang tu dia boleh hilang, lepas tu bila nak muncul tu tulang tu dia naik, daging mula naik-naik kan. Nak menceritakan Uzair menyaksikan bagaimana tulang yang reput tu naik tersusun elok. Lepas tu daging keluar. Ya, daging keluar balik yang membaluti tubuh badan keldai itu, dan akhirnya keldai itu pun menjadi keldai balik. Subhanallah, ya. Allah nak menjadikan kepada Uzair itu bukti aku mampu menghidupkan orang yang mati. Apa yang kita dapati dalam bab ini? Pertama, cukup bagi saya Uzair melihat, tak perlu kita minta, ya Allah tunjukkan aku, tunjukkan aku. Tiba-tiba kita mati, baru padan muka kita, kan? Kita, bagi saya, bila Allah cakapkan ini pada Uzair, maka saya beriman dan tak perlu berbicara dalam bab ini banyak, bahawa Allah mampu buat apa yang dikehendakinya. Habis. Qaul qati', qaul putus, yang mana kita beriman dengan risalah yang Allah tunjukkan rububiyah dia kepada Uzair. Maka Uzair pun okey, dah habis, dah dapat kan, dah melihat apa semua. Masya Allah, inilah binatang yang hidup 2 kali. Ya, hidup 2 kali dengan izin Allah. Subhanallah. Akhirnya boleh buat teka-teki apa binatang yang dah mati hidup balik. Inilah keldai Uzair. Okey. Maka Uzair pun keluar daripada tempat dia. Dah keluar nak ke mana? Tentulah nak balik rumah. Ya. Ya, pasal dah keluar jauh nak balik ke rumah. Lalu baliklah dia ke rumah dia 100 tahun. Bila ditinggalkan 100 tahun, memang ada perubahan sedikit sebanyak. Maka bila dia sampai kawasan rumah dia, dia jadi, ialah tertanya-tanya rumah dia. Tapi dia rasa inilah rumah dia. Perubahannya tak besar. Inilah rumah dia. Ya. Ini dikaitkan dengan kitab tafsir lah yang membahaskan, menceritakan. Maka apabila dia lihat rumah dia, dia pergi jenguk-jenguk. Ya, nak tanya, tiba-tiba muncul seorang anak muda. Ini siapa lah pula kan? Dekat rumah kita ni, ya, siapa pula keluar anak muda? Lepas tu, dia bertanyalah. Ini, boleh saya tanya? Ya, silakan tanya apa dia? Ya, bahasa Melayu kita lah. Ya. Okey, ini rumah Uzair ke? Terkejutlah orang kan? Soalan ini 100 tahun dahulu, okey.
ataupun 10 tahun lepas tu ke okey. Maksudnya selepas cerita tu, kehilangan dia tu 10 tahun orang tanya okey lagi. Tetapi lepas 100 tahun bertanya tentang Uzair, dah orang tak ada dalam rekod dia dah. Ya, tiba-tiba bertanya tentang Uzair, terkejutlah orang. Dan dia mengatakan, pemuda ni mengatakan, "Encik siapa?" "Saya nak tanya, ini rumah Uzair?" "Ya, ini rumah Uzair." "Tuan siapa?" "Saya cucu Uzair." Cucu Uzair. Cucu Uzair dah muda kan. Uzair pula tak berubah waktu itu. Bayangkan kalau dia kena waktu tu dalam peristiwa 40 tahun, masih lagi tak berubah kan. Cucu dia kalau dah 100 tahun lahir, entah bila tu kan, hampir 100 tahun, dah tua daripada dia pun bentuk muka dia tu. Lalu dia mengatakan, "Awak cucu Uzair?" "Ya, saya cucu Uzair." Dan Uzair dah tak ada, 100 tahun hilang, dah tak ada dah, mati dah. Lalu Uzair nak cakap apa? Dah orang kata dia mati. Lalu Uzair mengatakan, "Sayalah Uzair." Jadi bahan gelak ketawa. Jadi sedikit pertengkaran, perdebatan di situ menyebabkan orang mula berkumpul. Orang bertanya, kenapa? Dia ni mengaku dirinya Uzair. Uzair dah mati. Dia ni gila ke apa kan? Jadi berbagai-bagai lah hujah. Lalu dikatakan kepada dia, "Baik, nanti saya panggil mak saya." Mak dia masih hidup, anak kepada Uzair. Tapi sayang mak dia rabun. Aduh, dulu tak adalah nak buang katarak ke apa ke, ya. Klinik, hospital mata tak ada pada ketika tu. Maka dibawalah mak dia. Kenapa? Apa ceritanya? Ya, bergaduh tengkar ni. Mak dia ni mengaku dirinya Uzair. Mak dia bergelak lah. Uzair dah tak ada. Dah mati lama dah. Lalu bapa ayah Uzair mengatakan, "Aku Uzair. Ini anak aku." Disebut nama. Betul. Lepas tu anak dia bila dengar sebutan nama betul apa semua, okey, tak apa. Ya. Sekarang kalau betul kamu Uzair, buktikan. Itu yang kita cerita, apa bukti dia tu. Yang pertama, Uzair hafal Taurat. Kamu hafal tak? Ya, aku hafal. Lalu dibaca Taurat. Ya, dia baca habis selesai. Lalu dia kata, "Ya, satu sifat ni ada." Ya, kerana waktu tu tidak ada orang yang menghafal Taurat seperti mana Uzair menghafalkan Taurat. Baik, orang dah ramai. Yalah, dah heboh macam tu, kecoh itu, ramailah yang berkumpul. Yang kedua, doa Uzair mustajab. Kalau kamu betul Uzair, doakan mata aku ni baik, pasal aku nak tengok. Ya, mata aku ni sembuh, ya, baik balik, aku nak tengok kamu. Ya, lalu Uzair pun berdoa. Alhamdulillah, dengan izin Allah mustajab doa dia, dapat tengok. Lalu dia tengok, ini muka Uzair, tapi tak confirm lagi. Ya, tak confirm lagi. Dan Uzair ada satu tanda pada badan dia. Kalau kamu betul Uzair, ada tanda tu. Lalu dibuka lah tanda tu kan. Kalau kita tanda kita korap ke belakang ke apa ke, dia dibuka tanda dia. Inilah tanda dia. Bila tengok tu anak dia pun menangis. Ya, ini tanda Uzair. Ya, dia perlu ditanya bagaimana cerita. Lalu diceritakan kisah ni. Okey. Disebabkan cerita kisah inilah, maka Uzair menjadi fitnah pula. Uzair menjadi fitnah. Kerana apa? Orang Bani Israel ni macam ada sedikit masyarakat tertentu. Ya, ada khurafat kepercayaan dia tu. Macam kita lah, tengok masyarakat kita kadang tengok benda pelik. Mulalah cerita dia. Tengok kalimah Allah di awan tu, nampak tu kan. Dia nak tanda-tanda yang macam tu kan. Nampak ikan tu, dia punya ni ada kalimah Allah. Nampak tu kan. Dia khurafat kita jugalah. Jadi orang Yahudi pun ada khurafat dia. Tetapi khurafat dia sampai tahap syirik. Ini yang berbahaya. Kita bab khurafat ni, dia sampai tahap syirik. Lalu mereka katakan, kalau begini, Uzair bukan sebarangan. Uzair adalah manusia terpilih yang lebih hebat daripada Nabi kalau begitu. Dan akhirnya segelintir kaum Yahudi memuja Uzair dan mengatakan Uzair anak Allah. Kan dah jadi.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi ni mengatakan Uzair anak Allah. Subhanallah. Ya, sebabkan keajaiban, karamah atau kelebihan yang diberikan kepada Uzair, akhirnya dikatakan Uzair anak Allah. Fitnah kepada Uzair. Okey. Allah ceritakan dalam surah Taubah. Cuba buka surah Taubah yang mana mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Dalam surah Taubah ayat yang ke-30. Surah yang ke-9 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muka surat 191. Ayat ke-30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putera Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah kepada mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Nampak? Clear terus. Mereka kata Uzair anak Allah. Disebabkan keajaiban yang dimiliki. Kadang-kadang itulah. Bila seorang itu ada kelebihan, dia menjadi fitnah. Terutamanya yang menjadi fitnah besar adalah para ulama'. Pasal isunya orang boleh menyembah berhala disebabkan ulama' di zaman Nabi Nuh mati. 5 orang tu. Ya, mati terus. Mereka berubah. Dan kalau kita saksikan, kalau hebat macam mana penyanyi rock, penyanyi pop ke ataupun pemain bola, orang takkan sembah. Ya. Tetapi bila mati alim ulama', dia menjadi fitnah. Ada yang akan menyembah. Tu. Oleh kerana tu ulama' ni fitnah besar. Dia boleh mensyirikkan kalau tidak dibetulkan perjalanan mereka. Ya, oleh kerana tu orang ahli bid'ah suka mengambil kesempatan yang begini. Kita menyaksikan bagaimana sehingga seperti bukan ulama pun, tetapi macam apa Muhammadiyah punya tu, Ahmadiyah apa ni, golongan-golongan beralwi yang menyembah tu. Alah, dah lupa dah nama dia. Mula-mula dia seorang ulama, lepas tu mengaku dirinya Qadiani tu, ya, Ahmad Qadiani tu. Mirza Ghulam Ahmad tu. Ya, mula-mula dia dikatakan ulama, lepas tu dia hanya dikatakan dapat tahu bila ayah dia mati ke apa puncanya. Ataupun beralwi tu, okey. Lepas tu dia melakukan acara-acara ritual, mengakukan dirinya Mahdi, mengakukan berbagai-bagai, akhirnya orang sembah dan puja dia. Ini masalah ulama', tang sinilah masalah. Oleh kerana itu kita nasihatkan, hatta terutamanya orang-orang sunnah, ya, kena faham elok-elok seperti mana Rasulullah SAW menasihatkan para sahabat, jangan angkat aku seperti mana orang Kristian Nasrani mengangkat Isa ibnu Maryam. Ya, aku adalah Abdullah wa Rasuluh. Aku hamba Allah dan Rasul. Tetapi orang Nasrani mengangkat Isa, apa dia? Ilah, Tuhan. Itu yang menyebabkan Rasulullah nasihat. Dan kita nasihat kepada orang sunnah supaya jangan taksub. Walaupun dengan siapa sekalipun, jangan taksub. Taksub kepada kebenaran, walau siapa pun bawa. Jangan taksub kepada seorang ustaz menyebabkan kita akan dibutakan mata. Walaupun ustaz itu sunnah, kita sentiasa sifat terbuka untuk mendengar. Ya, terutamanya bila ada Quran dan sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, okey, di situ ada jalan yang betul. Kalau tidak, hari ini mungkin ustaz tu bersama sunnah, lepas tu akhir nanti dia lari, takut lari, kita pun ikut sama, berbahaya. Benda tu berbahaya. Oleh kerana tu berhati-hati terhadap walaupun ustaz-ustaz sunnah, ya, jangan ada taksub. Latih tu. Kenapa? Berpuncanya taksub itulah yang bakal merosakkan kita, menjadikan kita memuja seseorang tanpa batas yang betul. Okey? Baik, ini dia. Akhirnya Uzair diangkat sebagai anak Allah oleh orang Yahudi. Dikatakan bahawa Uzair mengambil sifat, kembali ke tempat dia, dan dikatakan mati di situ. Ditutup, gua tu tertutup. Wallahualam, itu cerita yang dah bercampur bau, tapi dia
dikatakan hilang, mati, kerana tidak mahu orang terfitnah dengan mengaku dia sebagai anak Allah. Jadi ini di antara tanda-tanda yang Allah ceritakan bagaimana dia boleh menghidupkan yang mati. Selepas itu ayat kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim minta Allah tunjukkan bagaimana dia boleh menghidupkan yang mati juga. Ya, kita bacakan sikit ayat itu supaya kita dapat memahami tentang kehebatan Allah rububiyah dia. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Surah Baqarah tadi ayat 260. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku lebih mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu dicincang-cincangkannya semua olehmu. Allah berfirman, lalu letakkan atas tiap-tiap satu bukit bahagian dari bahagian itu. Kemudian panggillah mereka, nescaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, ini di antara arahan Allah kepada Ibrahim, dan kita tidak dibenarkan berbicara hanya ini untuk para nabi seperti Nabi Ibrahim. Jangan kita, ya Allah tunjuk, jangan, yang berbahaya. Kerana ia berkaitan dengan akidah. Bagi saya, alhamdulillah ada dalam Al-Quran, beriman cukup. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan iman kita, keyakinan kita, kekuatan kita. Ya, cukup dengan apa yang Allah tunjukkan. Apabila Ibrahim mengatakan, ya Allah tunjukkan aku bagaimana kamu menghidupkan manusia. Lalu Allah katakan, kamu tak yakin ke? Tak, yakin dah. Cuma nak tambahkan iman. Lalu dikatakan, ambil 4 ekor burung yang berbeza-beza. Ya, burung merak ke, ayam ke, itik ke, ambil 4 jenis burung ni, kamu ajarkan dia datang. Ya, panggil dia datang, lepas tu kamu ambil sembelih dan cincang-cincangkan, ya, 4 ekor dan gabungkan, campur. Subhanallah, campurkan. Lepas tu ambil, letak selonggok ke sana, bukit-bukit tu, okey, dah. Lepas tu panggil lah kamu panggil dia, oi ayam, oi merak, kan? Tiba-tiba bayangkan macam mana daging tu berselang-seli datang, kan? Akhirnya binatang tu datang. Ya, dan saya beriman kerana Allah yang menceritakan, ya, maka kita beriman tanpa ragu-ragu, dan Allah mampu menghidupkan kita bila-bila masa di akhirat kelak, dan walaupun kita dah mati, bagi dia tidak menjadi masalah untuk menjadikan kita sebagai manusia kembali. Jadi insya-Allah dalam bab ini kita mudah-mudahan Allah tambahkan iman kita dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehebatannya dalam mencipta apa yang dikatakan Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Agung seluruh alam ini. Kita beriman dan jadikan kita hamba-hambanya yang terbaik supaya tidak melakukan syirik kepadanya. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu